Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cik Muhammad Hafiz bin Cik Hussein, pemegang kad metrik D20190898986 dari kelas KPS kelas L dari kumpulan 6. Tajuk yang diberikan oleh doktor kepada kepada saya iaitu untuk menjalankan kajian iaitu pengurusan sumber. Pembagian tugas telah diberikan dan saya membuat data kuantitatif untuk pengurusan sumber di sekolah A. Data kuantitatif yang saya dapat ialah soal selidik dari sumber internet dan lawatan. Soal selidik merupakan suatu instrumen kajian penting yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan penyelidikan dari laman web dan lain-lain arahan bertujuan pengumpulan maklumat berdasarkan suatu kajian. Soal selidik ini sering direka bentuk untuk analisis statistik dari responden pelbagai pihak. Soal selidik ini dikaji daripada kajian melalui kaedah internet tentang perkembangan. Dan juga berikut adalah saya akan terangkan sedikit anggaran daripada 20 orang pelajar yang kami tanya dan kami selidik. Pertama, kadar peratusan bilangan pengurusan sumber yang ada di sekolah. 90% tidak wujud dan 10% wujud. Seterusnya, kadar peratusan guru dan murid menggunakan sistem pengurusan sumber setiap hari. 98% pelajar menggunakan pengurusan sumber untuk belajar, manakala 2% pelajar tidak menggunakan. Seterusnya, kadar peratusan pengurusan sumber membantu dalam pembelajaran seharian. Daripada 20 orang, 100% menjawab pengurusan sumber membantu pembelajaran seharian mereka. Seterusnya, kadar peratusan guru dan murid minat berkunjung di makmal, bilik bantu mengajar dan pusat sumber. 100% pelajar menjawab 100% pelajar menjawab mereka minat untuk berkunjung di tempat tersebut. Akhir sekali, kadar peratusan semua pihak terhadap pengurusan sumber yang wujud di sekolah. 98% berpuas hati, manakala 2% tidak berpuas hati. Okey, seterusnya dalam pengurusan sumber saya memilih tajuk pengurusan makmal komputer. Pengurusan makmal komputer sekolah. Organisasi dan jawatankuasa pengurusan makmal komputer di sekolah A yang telah saya kaji. Bagi melicinkan dan melancarkan pengurusan sesebuah makmal komputer dengan sempurna, sebuah jawatankuasa perlu ditubuhkan bagi menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan makmal komputer. Jawatankuasa pengurusan makmal komputer boleh ditubuhkan berdasarkan kepentingan dan keadaan sesebuah makmal itu sendiri. Penasihat terdiri dari guru yang mengajar apa jua mata pelajaran. Di samping minat yang mendalam dan motivasi yang tinggi, guru penasihat mestilah mempunyai dedikasi yang tinggi dan rasa penlibatan ikhtisas yang sepenuhnya. Peranan guru penasihat. Pertama, menubuhkan sebuah jawatankuasa yang dianggotai oleh pelajar-pelajar yang akan membantu dalam perancangan dan pengurusan makmal dan kelab komputer. Kedua, mengatur jadual bagi penggunaan komputer oleh ahli-ahli dan pembahagian tugas penyalian oleh ahli jawatankuasa. Ketiga, membimbing jawatankuasa kelab dalam merancang dan menghasilkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan memelihara minat pelajar yang berbeza-beza kebolehan dan dalam penggunaan komputer serta mempunyai keseimbangan dari segi nilai pengetahuan, nilai sosial dan nilai rekreasinya. Keempat, menyertai semua perjumpaan formal yang diadakan oleh kelab. Kelima, mengadakan perhubungan dengan kelab komputer dari sekolah-sekolah lain dalam usaha mendalami pengetahuannya dan pembahagian aktiviti kelab. Keenam, bilangan guru penasihat adalah bergantung kepada bilangan ahli kelab. Penasihat makmal atau kelab komputer sebaik-baiknya mendapat pendedahan dalam penggunaan komputer dan mengikuti latihan dalam pengurusan kelab komputer sekolah. Kandungan latihan sekurang-kurangnya meliputi: berikut adalah carta organisasi bagi sekolah A. Bagi makmal komputer: pengerusi, pengetua, naib pengerusi, penolong kanan pentadbiran,
setiausaha atau penyelaras, ahli jawatan kuasa, pegawai teknologi maklumat. Kelebihan penggunaan makmal komputer di sekolah A. Yang pertama, mempertingkatkan kemahiran pembelajaran pelajar-pelajar. Kajian menunjukkan penggunaan komputer merangsang minda yang berkembang, memperbaiki pengenalan huruf, kemahiran dan komunikasi lisan serta kemahiran berkonsep. Ia turut membantu pelajar-pelajar menyesuaikan diri dan dapat belajar dengan lebih cepat. Ini kerana grafik komputer mampu menarik minat pelajar-pelajar untuk belajar dengan menggunakan teknologi ini. Oleh itu, proses mendapatkan pengetahuan lebih senang dalam kalangan pelajar-pelajar. Kedua, proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik dan berkesan. Contohnya, menggunakan PowerPoint, Flash, video visual. Dengan itu, guru hanya perlu mengaplikasikan teknologi tersebut semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Hal ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Ianya amat menarik kerana bercorak interaktif. Ianya dapat menggunakan pelbagai media seperti grafik, bunyi, audio dan video. Yang ketiga, merangsang aktiviti. Peluang untuk membentuk kreativiti menerusi penggunaan komputer adalah tiada batasan. Program yang membolehkan pelajar-pelajar menggunakan pelbagai aplikasi, contohnya seperti dapat mengubah lagu, menyelesaikan masalah logik kompleks dan pelbagai lagi membantu membuka jendela peluang untuk imajinasi dan kreativiti pelajar. Oleh itu, pengetahuan pelajar-pelajar tidak terhad kepada pengetahuan yang diperolehi di sekelilingnya. Malahan, dengan mendedahkan pelajar-pelajar kepada teknologi maklumat akan membolehkan mereka melihat dunia luar bagi meningkatkan ilmu, seterusnya membuka peluang untuk memperkembangkan kreativiti mereka. Berdasarkan perbincangan tentang makmal komputer sekolah A, saya berpendapat penggunaan makmal komputer bagi tujuan pembelajaran amat berkesan bagi seseorang pelajar. Terdapat pelbagai kelebihan yang saya dapat seperti dinyatakan di atas. Pembelajaran dalam makmal komputer akan membuatkan pelajar berasa lebih bersemangat berbanding di dalam kelas. Kesimpulannya, sebagai konklusi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyelaras makmal komputer dan pihak sekolah kerana sudi berkongsi maklumat tentang makmal komputer di sekolah tersebut. Saya berharap sekolah tersebut terus maju dan cemerlang dalam melahirkan insan yang berguna kepada masyarakat, bangsa, agama dan negara. Sekian, terima kasih.